Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita solat maghrib secara berjemaah. Dan insyaAllah sementara kita menunggu solat fardu isya ni, seperti biasa kita sambung pengajian kita. Malam ni akidah insyaAllah, pandukan kitab Kifayatul Awam. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan kita Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah. Muka surat 29. Tajuk perbicaraan mengenai mukallaf. Perkataan musannif ni pengarang kitab, dengan ala kulli mukallafin, makna dia atas setiap mukallaf. Maksudnya adalah manusia dan jin, bukan malaikat, kerana malaikat tidak tergolong mukallaf atas qaul yang tahqiq, qaul pendapat tahqiq yang benar, qaul pendapat tahqiq yang benar. Kerana itu musannif melambangkan mukallaf itu dengan min zakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan, agar malaikat tidak termasuk, kerana malaikat tidak bersifat dengan laki-laki dan perempuan. Maksudnya bila musannif pengarang kitab ni mengatakan fatakunu hadhihi salasah wajibatan ala kulli mukallafin min zakarin wa untha, sebelah itu. Jadilah tiga ini wajib ke atas mukallaf daripada lelaki dan perempuan. Maksudnya bila sebut lelaki dan perempuan, malaikat tidak termasuk. Jadi guna perkataan mukallaf. Mukallaf ni kalau dari segi bahasa, yang dibebani hukum, yang dibebani, maksudnya yang dibebani dengan hukum syarak, so dipanggil mukallaf. Itu yang Islam baligh dan berakal. Islam baligh berakal di kalangan jin dan manusia. Malaikat tak masuk. Malaikat bukan mukallaf, walaupun malaikat dia menjalankan perintah-perintah Allah, tetapi dia bukanlah satu taklif bagi malaikat. Dia memang diciptakan sebagai pelaksana sebahagian perintah-perintah Allah Ta'ala. Memberi rezeki, mendatangkan hujan, memberi wahyu jika mahu cabut nyawa, tugas dia. Tapi bukan itu taklif, maksudnya bukan satu tugas yang akan mengakibatkan dia diberi pahala, atau kalau dia tak buat berdosa tak. So, malaikat tak termasuk mukallaf. Yang mukallaf hanya manusia dan jin sahaja. Jadi bila dia sebut mukallaf, dia tak sebut manusia, dia tak sebut jin, dia tak sebut malaikat, dia hanya sebut mukallaf. Maka difahami daripada perkataan dia mukallaf itu manusia dan jin. Sebab isyarah dia apa? Min zakarin wa unsa, daripada lelaki dan perempuan. So manusia ada lelaki perempuan, jin pun ada lelaki perempuan. Kalau binatang nanti mana hukum akal di sini kan? Maknanya binatang tidak berakal sempurna. Ada khilaf di kalangan ulama binatang berakal atau tidak.
Ada yang kata tak berakal, ada yang kata ada akal tapi limited. So malaikat tidak ada jenis lelaki dan perempuan, maka malaikat tak termasuk mukallaf. Batasan mukallaf di sini adalah yang berakal serta sihat panca inderanya, meskipun hanya pendengaran dan penglihatan, serta sudah sampai dakwah kepadanya. Maka tidaklah termasuk anak kecil meskipun sudah memayyiz, orang gila dan orang yang kehilangan panca indera seperti buta dan tuli ataupun pekak, serta orang yang tidak sampai dakwah kepadanya. Syarat-syarat lain sebagai mukallaf, iaitu berakal. Berakal yang sempurna lah. Bila orang tu dia stroke misalnya, sakit stroke, jadi dia masih dianggap berakal atau tidak? Sebab stroke tu kan otak dia jam, otak dia tak berfungsi kan, sebahagian. Ada yang stroke sebelah badan, ada yang sepenuhnya. So tengok doktor, apa kata doktor. Kalau doktor kata otak dia lebih 50% tak berfungsi, maka dia bukan mukallaf. Lebih 50% dia tak berfungsi, dia bukan mukallaf sama sekali. Ataupun dia on off, kejap okey, kejap tak okey. Masa dia okey dia mukallaf, masa dia tak okey dia bukan mukallaf. Itu kalau orang yang ada masalah akal lah, masalah ataulah orang yang pakar psikologi dia faham kan. Ada yang gila-gila betul, ada yang kejap gila, kejap okey. Dan stroke pun sama lah. Stroke ni maknanya akal dia tak berfungsi, mungkin jadi sepenuhnya atau separuh, lebih 50%, maka itu bukan mukallaf. Kemudian panca indera. Panca indera ni pendengaran dan penglihatan, kerana itulah dua sumber untuk dia mendapatkan ilmu. Ini kalau dia buta dan pekak, so macam mana kita nak ajar dia? Buta dan pekak, macam mana kita nak ajar dia kan? Tapi syarat buta dan pekak sebelum balik. Buta dan pekak sebelum dia balik. Kalau buta dan pekak selepas balik, contohnya lepas tahun 2 tahun dia balik, baru dia buta pekak, maka dia tetap juga mukallaf. Sebab apa? Kenapa antara dia balik sampai sebelum dia buta dan pekak tu setahun 2 tahun, dia mampu untuk belajar agama, mampu untuk belajar akidah, mampu untuk belajar solat. Sebab buta dan pekak bukannya gila, bukannya apa, dia normal, cuma dia tak boleh melihat, tak boleh mendengar. Tapi dia tak terlepas daripada kewajipan, daripada taklif, dia tetap mukallaf. Kecuali kalau buta dan pekak sebelum balik. Sebelum, macam mana dia katalah dia tak sempat belajar. Jadi bila dia balik dalam keadaan dia dah buta, dah pekak, dan dia tak sempat belajar apa pun. So kita nak ajar dia macam mana? Ajar solat, cakap dia tak dengar, tunjuk dia tak nampak. Itu salah satu syarat taklif. Kemudian seterusnya, sampai dakwah kepadanya. Sampai dakwah kepadanya ini panjang pembahasan dia, dah dibahas pun sebelum ni tentang mak ayah Nabi semua tu kan. Mana sampai dakwah atau sampai dakwah, ada yang zaman di mana Nabi tidak diutuskan, dia panggil zaman fatrah, itu dah kita bahas kan. Kemudian yang kedua, Nabi dah sampai lah, Nabi dah diutuskan, dah wafat dah. Contohnya zaman sekarang lah, dia duduk di satu pulau. Dia duduk satu pulau, tak tahulah kan ya, apa ni, kapal terbang terhempas, mau mati, dia seorang je hidup umur 10 tahun, tak tahu apa. Lepas tu dia membesar jadi Tarzan, tak tahu apa tentang Islam, tak tahu apa tentang syariat. Dan tak sampai pun orang, dia duduk situ dah sampai mati seorang-seorang dengan kawan binatang. Dia bukan mukallaf. Kalau sampailah, macam mana sampai jemaah tabligh sekali, sampai dakwah kepadanya, tetapi bukan dengan jalan mutawatir. Mutawatir ni maksudnya sampai sesuatu berita itu daripada bilangan orang yang menyampaikan tu banyak, sehingga mustahil dianggap dia dusta.
sampai seorang, dua orang, tiga orang, empat orang, dia pembahasan panjang bab mutawatir ni. Tapi boleh jadi kita kata satu jumlah yang cukup untuk kita menganggap mereka tidak berbohong. Ada yang kata 4 orang cukup, ada yang kata tak 10 orang, ada yang kata 40 orang, macam-macam. Ataupun 40 kali. Seorang je sampaikan berita kepada kita, itu tak mutawatir. 1, 2, 3 tu memang belum mutawatir lagi. Tapi kalau dah 4, 5, 6 dan seterusnya, ada yang kata 10 dan macam-macam, itu dah masuk mutawatir. Benda yang sama disampaikan, maka dia mukallaf. Kalau tak, dia bukan mukallaf. Dan ada orang, saya baru ni saya dengar Syekh Saifuddin kata, even zaman sekarang ni pun dia hidup, yang sampai kepada dia berita tentang Islam ni benda yang negatif. Islam ni teroris, Islam ni ganas, Islam ni suka jihad, bunuh orang, macam-macam. Itu je yang sampai dekat dia. Maklumat tentang Islam yang tak betul, dia pun bukan mukallaf juga. Setengah. Tapi ada setengah ulama kata tak, kenapa dia tak mencari kebenaran berita tersebut, betul ke Islam macam tu? Kan zaman sekarang ni nak akses maklumat mudah. Takkan berita yang dia terima daripada orientalis, orang yang nak memburukkan Islam ni, mengatakan Islam ni teroris, ganas dan sebagainya, dia percaya bulat-bulat. Kenapa dia percaya bulat-bulat kan? Dia ada ruang untuk dia kaji. Allahualam, yang zaman sekarang ni tak pasti saya. Ada kata kalau maknanya sempat untuk dia buat kajian misalnya tentang kebenaran berita yang dia terima tu, dia tak buat kajian, mungkin dia kena juga. Tapi mungkin dia terima berita tu dan dia tak sempat nak buat kajian, dia mati. Mungkin dia selamat, dia bukan mukallaf. Itu maksud sampai dakwah. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulah. Tidaklah kami mengazab satu kaum itu melainkan kami utuskan seorang utusan. Maksudnya diutuskan utusan untuk menyampaikan risalah ataupun dakwah. Maka tidaklah termasuk anak kecil meskipun sudah memayyiz. Memayyiz ni dia dah boleh berfikir tapi belum balik. Mazhab Syafi'i, dalam fiqh mazhab Syafi'i, balik itu sama ada mimpi keluar air mani atau keluar air mani dengan sengaja, pakai tangan misalnya istimta' bil yad dipanggil, atau wanita keluar haid. Kalau tak keluar air mani, tak keluar haid sampai umur 15 tahun Hijriah sudah dianggap balik. So penting anak kita tarikh lahir Hijriah dia kita kena tulis kat sulap anak belakang. Lupa dah. Pakai internet dia ada apps. Date converter keluar ni. Mungkin ada ralat 1-2 hari lah. Mungkin ada ralat 1-2 hari. Saya sendiri lahir 12 Muharram 1396. Saya lahir. Itu boleh saya cari dalam tu lah, date converter. Mungkin ralat 1-2 hari. Jadi untuk anak kita lah, kita dah balik dah, tak apalah. Untuk anak kita tu takut-takutlah kalau dia tak keluar haid, tak perempuan, kalau lelaki tak keluar iman ni, cukup 15 tahun Hijriah dia wajib. Dia mula jadi mukallaf, maka dia wajib sembahyang, puasa sembahyang. Kalau dia tak buat, berdosa dia. Kita tak bagi tahu dia, kita pun berdosa. Dia sebab dia setahun lari 10 hari kan. Setiap tahun beza tahun Hijriah dengan tahun Masihi lebih kurang 10 hari. Jadi kalau 10 tahun dah 100 hari. 15 tahun dah 150 hari lebih kurang. Jadi 150 hari awal, bayangkanlah dia tak semayang 150 hari. Contohnya kalau tak semayang lah, ingatkan belum balik lagi ni, belum balik lagi, berdosa. So tengah tahu. Tapi kalau dah keluar sebelum, biasanya kebiasaannya keluar lah, kalau mimpi keluar yang ini ataupun wanita keluar haid seawal-awal 9 tahun, paling lambat 15 tahun Hijriah. Itu penting, Hijriah. Cuba tengok apps semua, ada date converter. From Masihi itu Hijri. Kadang-kadang dia terselit dalam apps Quran, apps waktu solat, apps apa-apa yang Islamik lah, dia ada package dalam tu sekali. Ada So saya 12 Muharram dah lepas lah. Semua dah, kalau ikutkan tarikh Hijriah saya dah 46. Tapi kalau ikut Masihi baru 44.
muda 2 tahun. Jadi memayyiz dia belum balik tapi dia sudah boleh membeza. Memayyiz maksudnya orang yang boleh membezakan lah, membezakan antara baik buruk, makanan ataupun najis, dia boleh bezakan. Mungkin 10 tahun, mungkin 12 tahun dah memayyiz satu. Paling cepat pun memayyiz 7 tahun lah. 7 tahun tu dah kira memayyiz satu. Itu belum dianggap mukallaf lah. Orang gila dan orang yang kehilangan panca indera seperti buta dan tuli, serta orang yang tidak sampai dakwah padanya, maka bukanlah setiap dari mereka itu tergolong mukallaf. Adapun adanya tuntutan beribadah dari anak kecil yang memayyiz seperti solat dan puasa bukan kerana dia itu mukallaf, melainkan sebagai targhib, yakni penggemaran ataupun penggalakan, motivasi baginya agar dia menjadi terbiasa dengan ibadah tersebut, insya-Allah. Nabi katakan, muru sibyanakum bisalah iza balagha 70 sanah. 7 sanah. Bukan 7 sanah, maksudnya suruh anak kamu bersolat sekiranya dia sampai umur 7 tahun. Ataupun kemudian Nabi kata, rotanlah dia kalau dia tak sembahyang ketika umur dia 10 tahun. Jadi untuk menggalakkan, tapi bukannya belasah. Rotan, Islam ni rotan, selit apa? Selit sesuatu celah ketiak. Selitlah iPhone 10 tu celah ketiak. Selit iPhone 10 tu celah ketiak atau rotan. Kalau dia ini belasah namanya, habis iPhone 10 menjatuh dia takkan lah. Itu lebih kurang macam tu. Mana tak jatuh benda yang dicekalah. Ni dia punya, nak tunjuk dia punya rotan dalam Islam tu, maknanya benda yang dikepit celah ketiak pun tak jatuh. Ini kalau dah angkat macam ni jatuh lah. Ni bukan namanya rotan, ni namanya belasah. Tak boleh kita rotan sikit je, rotan sikit. Dan rotan pun di tempat yang berisi, di punggungnya, buntutnya. Jangan rotan di bahagian muka, jangan kacau. Muka tak boleh pukul. Bahagian yang banyak isi, biasanya di paha, di punggung. Nampak? Jatuh. Ini barang yang dikepit. Umur 10 tahun. Tapi tengok kalau dia sakit, dia demam, dia tak mampu, jangan paksa. Tengok kadang kalau dia relax, cergas, dia tak nak. Dan kalau dia buat, dia solat, misalnya dia solat sah, kita jangan asal solat je, kita kena ajar lah bagi semua sekali. Sebab tu disuruh khitan tu, sunat tu apa, maksud Jawi, khitan kan umur 7 tahun. Sebab bila dia solat nanti, solat dia sah. Sebab apa masalah ni, kalau dia belum sunat, belum khatan, nanti takut bila dia kencing, dia tak basuh bahagian dalam. Budak kan, walaupun dah bermajlis, dia nak basuh bahagian dalam tu, atau kita rajin, kita tolong basuh kan. Setiap kali dia nak kencing, jadi leceh kan. Maknanya 7 tahun disunatkan, dia khatankan, atau 10 tahun khatankan. Jadi bila semayang dia sah, maksudnya walaupun dia tak wajib, tapi kalau ditunaikan dengan mengikut syarat dan rukun, sah semayang dia, mak ayah dapat pahala. Mak ayah dapat pahala. Untunglah kan, maknanya apa ni, anak kita yang buat tapi kita yang dapat pahala, sebab kita yang didik dia. Sebab dia tak balik lagi, dia bukan mukallaf lagi, dia belum menerima dosa dan pahala lagi. Tak cia macam tu, anak buah kita dapat, tak apa, cakap ke anak kita, nanti kau dah besar, kau dapat anak, so anak kau buat, kau lah dapat pahala. Adalah benda situ. Itu mumayyiz. Bal qala Imamul Haramain, inna fahma hadhihi al-thalatha hiya nafsul aqli. Faman lam ya'rifha ay lam ya'rif ma'na al-wajib wa ma'na al-mustahil wa ma'na al-jaiz falaysa bi'aqilin. Bahkan telah berkata Imam Haramain. Imam Haramain ini meninggal 478 Hijriah, guru kepada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala. Nama besar Haramain itu dua tanah haram. Dia asalnya daripada Naisabur. Daripada Naisabur. Kemudian ada fitnah berlaku di sana, dia lari daripada kampung dia, tinggalkan, dia hijrah ke Mekah Madinah. Ketika dia jadi imam di Haramain Mekah dan Madinah,
Maknanya dia pergi Mekah dia jadi imam, dia pergi Madinah pun dia angkatlah jadi imam sebab ilmu dia yang luas. Maka digelar Imam Haramain, imam bagi dua tanah haram. Ketika tu umur dia muda lagi, baru 30 lebih. Jadi Imam Haramain hebat. Banyaklah kitab-kitab dia Asy'ariyah dan Syafi'iyah. Mazhab fiqh, ulama mujtahid mazhab dalam mazhab Syafi'i, ashabul wujuh. Begitu juga ulama di dalam mazhab Asy'ariyah. So apa kata Imam Haramain? Sesungguhnya pemahaman tiga perkara ini adalah akal itu sendiri. Maka barang siapa yang tidak mengetahuinya, artinya tidak mengetahui makna wajib akal, makna mustahil akal dan makna jaiz akal, maka dia itu orang yang tidak berakal. Logik, tak logik dan harus. Wajib itu logik lah, bahasa kita wajib itu logik, masuk akal. Mustahil itu tak logik ataupun tak masuk akal. Dan harus itu tengah-tengah, boleh ada dan boleh tiada, boleh terfikir dan boleh tak terfikir. Boleh kan? Mana orang logik tu apa dia? Logik masuk akal tu apa? Boleh masuk air ya. Jadi Imam Haramain kata kalau orang tu tak dapat nak bezakan apa wajib, mustahil, harus akal, maka sebenarnya dia tak berakal. Dia sebenarnya boleh katakan tak. Tapi ulama tak setuju lah sebenarnya pendapat ni. Dinukilkan kata Imam Haramain, tapi sebenarnya ini khilaf dengan jumhur. Jumhur kata tak. Akal lain. Akal itu satu malakah, gharizah ataupun arat atau sifat yang ada pada roh, yang dengannya lah kita mengetahui, memahami sesuatu perkara. Itu akal. Jadi dia memahami benda tu, maknanya kalau itulah akal itu sendiri, maka ada dua makna lah di sini sebenarnya. Kalau kita nak terima kedua-duanya pun boleh. Satu akal bermakna ismi, satu akal bermakna masdari. Apa benda tu Ustaz? Masdari itu maknanya pekerjaan lah, madalla alal hadas, benda sesuatu pekerjaan. Kita berakal. Allah katakan afala ta'qilun, kan? Apakah kamu tidak mahu menggunakan akal kamu? Satu perbuatan lah, menggunakan akal tu, berfikir, menggunakan akal. Itu makna masdari. Satu lagi makna ismi, iaitu makna arab, makna sifat. Makna sifat atas satu kemampuan, malakah, kemampuan ataupun gharizah dia panggil. Apa gharizah tu? Intuisi ke apa istilahnya. Untuk kita berfikir. Akal itu sendiri satu macam ilmu lah. Ilmu bermakna sifat, ilmu makna mengetahui. Pengetahuan dengan mengetahui. Pengetahuan, ilmu, mengetahui pun ilmu. Satu makna ismi, satu makna masdari. Seperti juga akal di sini Imam Haramain kata itulah akal itu sendiri, maksudnya masdari dia lah, makna masdari dia. Ataupun yang ulama kata maksud akal di sini ialah kemampuan itu, sifat ataupun malakah, kepemilikan itu, gharizah yang ada pada dia, untuk dengan akal itulah dia boleh berfikir. Alat dia otak, kemampuan dia itu. Contohnya mata alat. Mata ini alat, tetapi penglihatan itu sifat. Penglihatan itu suatu sifat, dan dengannya lah kita melihat. Mata, penglihatan, melihat. Mata alat, penglihatan sifat mata. Sifat mata itu boleh melihat, yang dipanggil penglihatan. Dan kita melihat dengan mata, perbuatan melihat. Jadi orang yang tidur kan, kita kata dia tak melihat, cuma dia ada penglihatan. Penglihatan tu tak ada. Mata tetap ada, penglihatan tetap ada, cuma dia tak melihat sebab dia tidur, dia tutup mata dia. Sama juga akal, otak, cuma beza. Imam Syafi'i kata akal tu alat di hati. Imam Abu Hanifah kata akal tu alat di otak. Ulama damaikan tak? Dia bermula daripada hati, berakhir pada otak. Kemudian dia bekerja untuk memikirkan, menggunakan akal itu. Ta'akul lah, dalam bahasa namanya ta'akul. Antara pekerjaan menggunakan akal dengan akal itu sendiri.
Alat dia khilaf, otak atau hati. Imam Syafi'i kata hati, Imam Abu Hanifah kata otak. Cuma ulama kata tak, dua-dua sekali. Bermula dari hati, kemudian dengan otak sekali jalan. Hati dan otak sekali. Bermula dari hati, baru. Sebab kalau hati tak mau fikir, otak pun tak terfikir. Dan benda dalam, benda yang dia siapa boleh buktikan benda ni. Jadi itu akal. فإذا قيل هنا القدرة واجبة لله كان المعنى معنى قدرة الله لا يصدق العقل بعدمها لأن الواجب هو الذي لا يصدق العقل بعدمه كما تقدم. Maka jika dikatakan di sini kudrah itu wajib bagi Allah, maka maknanya adalah kudrah Allah itu akal tidak membenarkan dengan ketiadaannya. Akal tak boleh terima kalau Allah tidak ada kudrah. Mustahil. So wajib Allah ada kudrah. Kerana wajib itu adalah sesuatu di mana akal tidak membenarkan ketiadaannya sebagaimana telah terdahulu keterangannya. Contoh wajib di sini dalam akidah lah. Akal kita mengatakan menghukumi lah. Akal kita menghukumi, sebenarnya bukan akal menghukumi, kita lah yang menghukumi diri kita. Akal tu dia punya alat. Akal menghukumi bahawa Allah mesti ada kudrah. Allah mesti ada kudrah. Kalau Allah tak ada kudrah, itu bukan Allah. Bukan Allah. Mesti ada kudrah. Akal tak boleh terima yang Allah tak ada kudrah. Mesti ada kudrah. Maka akal kata wajib bagi Allah sifat kudrah. Itu akal hukum. Allah pula dah bagi tahu dah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu syarak bagi tahu. Syarak bagi tahu. Akal pun setuju. Akal kata memang wajib Allah. Wajib Allah memiliki sifat kudrah. Logik maksudnya tak masuk akal kalau Allah tak ada kudrah. Mesti Allah mesti ada kudrah. Faham Itu hukum akal. Maknanya akal, hukum akal dengan hukum syarak sama. Akal menerima hukum syarak. Wa ammal wajibu bimakna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi fa huwa ma'nan akhar laysa muradan fi ilmi at-tauhid fala yashtabih 'alaika al-amru. Adapun wajib dengan makna sesuatu yang diberi pahala kerana mengerjakannya dan diberi seksa kerana meninggalkannya, maka dia adalah makna lain yang tidak dimaksudkan dalam ilmu tauhid. Maka janganlah kamu samar atau bimbang. Jangan kamu terkeliru atas perkara tersebut. Tak bimbang pun. Bahasa dia, bahasa Indonesia. So nak bezakan antara wajib akal dengan wajib syarak. Yang mana yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa, itu wajib syarak. Solat misalnya kan, isyak wajib, kita sembahyang dapat pahala, kita tak sembahyang berdosa. Itu wajib syarak. Wajib akal lain. Wajib akal ni akal boleh terima, akal tak boleh terima. Boleh terima wajib, tak boleh terima mustahil. Kalau boleh ada, boleh tak ada, itu harus tengah-tengah. 3 je hukum akal. Cuma lafaz dia sama lah, wajib-wajib. Itu yang confuse. Bila bertembung lah nanti dia akan bahas mana wajib kita meyakini bahawa Allah wajib bersifat kudrah. Dua perkataan wajib dulu kan selalunya macam itulah. Wajib bagi kita beriktikad bahawa Allah wajib mempunyai sifat kudrah. So pertama tu wajib syarak. Wajib kita beriktikad. Maksudnya kalau kita tak iktikad, kita berdosa. Bahawa Allah wajib mempunyai sifat kudrah. Maksudnya akal mengatakan Allah mesti mempunyai sifat kudrah. Tak mungkin Allah tak ada sifat kudrah. Itu wajib syarak, wajib akal. Boleh khatam 3-4 kitab lah ni. Okey.
Na'am, law qila yajibu 'ala al-mukallaf i'tiqadu qudratillah ta'ala kana al-ma'na yuthabu 'ala zalika wa yu'aqabu 'ala tarki dhalik. Akan tetapi na'am tu iyalah maksudnya. Law qila, kalau dikatakan yajibu 'ala al-mukallaf, wajib ke atas mukallaf i'tiqadu qudratillah, beriktikad akan kudrat Allah. Kana al-ma'na, maka makna wajib tersebut yusabu ala zalika, diberi pahala atas perbuatan beriktikad dia, wa yu'aqabu ala tarki zalika, dan diseksa atas meninggalkan perkara tersebut. Dia wajib beriktikad. Nah, itu wajib syarak. Setiap mukallaf wajib beriktikad, itu wajib syarak. Tapi orang tanya, mana kalau dia tak beriktikad Allah kudrah tu, dia berdosa juga, tak kafir ke? Kan? Tak kafir. Kafir kalau dia menentang, dia kata Allah tak ada kudrah. Itu kafir ya. Tidak. Bahkan kalau menentang kudrah sahaja, tak kafir lagi, terkeluar daripada ahli sunnah. Sebab Mu'tazilah dia menolak kudrah. Dia kata Allah tidak ada kudrah tapi Allah qadir. Allah tak ada ilmu tapi alim. Itu Mu'tazilah. Adalah isu nanti ada pembahasan sifat ma'ani. Mu'tazilah ni dia menafikan sifat ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama bahasa kalam, dia nafi. Tapi dia tak nafikan Allah itu qadir, Allah itu murid, Allah itu alim, Allah itu al-hayy, Allah mutakallim. Dia tak nafi sifat nafi. Kalau nafi itu kafir. Cuma dia nafikan, dia kata Allah alim dengan zat dia, Allah berkuasa dengan zat dia, Allah berkehendak dengan zat dia, Allah melihat dengan zat dia, bukan dengan sifat. Bukan dengan sifat. Ahli sunnah kata Allah berkuasa dengan kudrah, dengan sifat kudrah. Allah mengetahui dengan sifat ilmu, Allah berkehendak dengan sifat iradah, Allah hidup dengan sifat haya, Allah melihat dengan sifat basar, Allah mendengar dengan sifat sama, Allah berbicara dengan sifat kalam. Kita ada isbatkan sifat. Ahli sunnah. Sebab apa? Dalam Quran Allah tak sebut semua ni sifat ma'ani. Allah sebut hanya sifat ma'nawiyah. Wa huwas samiul basir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah tak sebut qudrah, iradah, ilmu, tak sebut. Ilmu Allah dah sebut, cuma ilmu bukan bermakna sifat, bermakna lain. Jadi sebab tu kalau dia tak beriktikad, dia berdosa saja, tak kafir. Tapi kalau dia menentang Allah tak berkuasa, Allah bukan qadir, Allah bukan maha kuasa, itu kafir. Itu kafir. Boleh ya? Fa furriqa baina an yuqala i'tiqadu kadza wajibun wa baina an yuqala al-'ilmu mathalan wajibun, li'annahu idza qila al-'ilmu wajibun lillah ta'ala kana al-ma'na anna 'ilma Allah ta'ala la yusaddiqu al-'aqlu bi'adamihi, wa amma idza qila i'tiqadu al-'ilmi wajibun kana al-ma'na yusabu in i'taqada dhalika wa yu'aqabu in lam ya'taqid. Ya'taqid. Saya punya ya'tafid. Titik hilang tu. Ya'taqid. Maka dibezakan antara perkataan mereka, i'tiqad yang seperti ini adalah wajib, dan antara perkataan mereka ilmu itu umpamanya adalah wajib, kerana jika dikatakan ilmu itu wajib bagi Allah Ta'ala, maka maknanya adalah bahawa ilmu Allah Ta'ala itu akal tidak membenarkan ketiadaannya. Dan jika dikatakan mengiktikadkan ilmu itu adalah wajib, maka maknanya adalah diberi pahala jika dia mengiktikadkan yang demikian itu, dan diberi seksa jika dia tidak mengiktikadkannya. Dia bagi satu lagi contoh tentang ilmu. Hukum akal, Allah wajib bersifat dengan sifat ilmu. Hukum syarak, kita wajib beriktikad bahawa Allah ada sifat ilmu. So kalau kita i'tikad, kita dapat pahala. Kalau kita tak i'tikad, kita berdosa. Tapi yang tadi akal kata Allah wajib, Allah mesti ada sifat ilmu. Tak mungkin Allah sifat jahil. Itu beza wajib syarak dengan wajib akal. Dua contoh dia bagi. Mula-mula dia bagi kudrah, lepas dia bagi ilmu lah. Kuatkan lagi contoh.
supaya biar faham wajib akal dengan wajib syarak. Mana wajib syarak Allah menghukumi kita lah. Kalau wajib akal kita menghukumi Allah. Kita pula menghukumi Allah. Dah lah, bukan kita menghukumi Allah. Allah sudah pun memberitahu kita hukum itu, cuma kita terima atau tidak, itu je. Sama je, kita juga wajib beriktikad bahawa solat itu wajib. Selain daripada kita wajib melaksanakan solat, kita juga wajib beriktikad solat itu wajib. Misalnya dia menentang kewajipan solat, dia tak solat, maka dia berdosa. Tapi dia menentang kewajipan solat, dia kata solat tak wajib, itu kafir. Itu kafir. Beza tu. Kalau dia tak solat, maknanya dia tak laksanakan kewajipan. Tapi dia kata solat tak wajib, solat itu tidak wajib. Dia i'tikad kata solat tu tidak wajib ke atas aku, maka boleh jadi kafir. Tapi sebelum ni saya dah bahas panjang lah. Nak mengkafirkan orang bukan kita lah. Tengoklah, dia kata solat bagi aku tak wajib. Habis tu kenapa? Aku buat solat bukan kerana wajib, kerana aku rasa lazat solat. Makna lain. Faham? Solat bagiku bukanlah satu kewajipan lagi. Itu dengar lama. Solat bagi dia bukan kewajipan lagi. Ini dah kafir ni. Solat tak wajib. Tak, maksud aku solat itu bukan lagi satu kewajipan bagi aku. Solat itu adalah satu kelazatan bagi aku. Aku solat kerana lazat. Solat itu bukan kerana wajib, macam kerana beban lah kan, diwajibkan. Itu masalahnya bila sufi tasawuf kata macam tu. Orang baca tak salah faham. Solat bukanlah satu kewajipan bagiku. Akhirnya dia solat tak wajib. Orang tu masalah lain. Maksudnya dia mendirikan solat bukanlah kerana satu kewajipan bagi dia. Dia mendirikan solat kerana satu perbuatan yang dia rasa lazat, seronok dia menyembah Allah Ta'ala. Bukan dia menafikan kewajipan. Orang salah faham dengan solat tak wajib lah. Itu yang lepat mak lipat. Boleh? Settle lah bab tu. Selesai. Terus tajuk baru, iman muqallid masih mukhtalaf, diperselisihkan. Itu bukan soalan. Macam mana? Azan dulu. Dah azan lah? Seminit. Kalau dah azan rasanya kena buka soalan lah. Sebab ni kalau dah masuk bab ni jadi panjang. Jadi hukum akal selesai faham hukum akal? Hukum akal dan dia punya kedudukan dia lah. Hukum akal ada peranan dia, hukum syarak ada peranan dia. Dalam bab akidah, maka syarak memberitahu tentang akidah, akal membenarkan dia. Bukan membenarkan dia lah. Sebenarnya akal dia menghukumi benda tu mesti atau wajib, kemudian membenarkan tu dah bab lain, dipanggil beriman. Mana iman tu kan tasdik bil qalbi, membenarkan di dalam hati. Jadi iman itu tabi' bagi ma'rifat. Iman itu tabi' bagi ma'rifat. Ma'rifat tu ilmu pengetahuan lah. Jadi pengetahuan itu diperolehi dengan akal. InsyaAllah kita sambung sikit lagi lepas azan.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله soalan ada? Tak ada soalan. Watching. Ada soalan? Tak ada? Tak ada Stop boleh? Tak nampak pun. Kat mana? Saya ada 3 orang je. Apa? Otak, alat, akal. Statement ke apa? Otak, alat, akal, keupayaan otak. Betul? Betul lah? Maknanya otak tu alat lah, macam mata lah. Macam mata alat. Kemudian penglihatan itu kan keupayaan bagi mata itu untuk melihat. So mata, penglihatan, melihat. Soal dan berfikir. Cuma bezalah, ulama Syafi'i kata akal tu di hati bukan di otak. Imam Abu Hanifah kata akal itu di otak. Ulama datang kemudian dia kata bermula di hati, kemudian melalui otak, kemudian barulah dikatakan akal. Dia berfikir, akhirnya mendapat satu keputusan, baru dipanggil akal. Jangan nak bahas sebenarnya panjang. Dia panggil tasawur dan tasdiqat. Tasawurat dan tasdiqat. Sebab pertama sekali sebelum kita macam idrak itu, maksudnya sebelum kita menerimanya, kita ada proses. Kita akan tengok ada satu benda, sama ada kita mula hisi dulu, panca indera dulu, melihat, mendengar, kan? Maknanya kita, itu dipanggil hisi zahir, panca indera yang luaran. Lepas tu baru kita ada benda yang macam kita sekali tengok dah tahu, itu tak perlulah kita fikir. Tapi ada benda kita perlu fikir dulu, tengok, kita fikir. Maka proses itu nanti dia mencantumkan beberapa mukaddimah. Mukaddimah awal campur mukaddimah sani, ataupun dipanggil mukaddimah sughra, mukaddimah kubra, baru terhasil natijah. Natijah itu mana hasil, kesan. Itu tertib, dia panggil tasawur, kemudian tasdiq. Mula-mula kita tasawur dulu, kita gambarkan dulu. Contohlah kita nak katakan alam ini ada pencipta, ya? Alam ini ada pencipta, bukan terus pergi kepada alam ini ada pencipta. Kita kena tahu kenapa kita kata alam ini ada pencipta. Mana kita kata alam ni dia berubah-ubah. Dia siang, malam, hujan, panas, kan, berubah-ubah. Sesuatu yang berubah-ubah, dia tidak boleh berubah dengan sendirinya.
Alam ini berubah-ubah. Setiap sesuatu tidak boleh berubah dengan sendirinya. Pasti ada yang merubahnya, menciptanya. Maka alam ini ada pencipta. Alam itu berubah-ubah, kita dapat melalui mana? Dengan panca indera. Kita tengok kan, siang, malam, pagi, petang, hujan, panas. Pokok dulu ada, dulu tak ada. Covid dulu tak ada, sekarang Covid ada. Itu kan semua berubah. Setiap perkara yang berubah itu pasti di sebaliknya ada yang merubahnya, menciptanya yang merubahnya. Tak mungkin dia berubah dengan sendiri, mustahil. Itu nanti pembahasan. Kenapa dikatakan sesuatu itu tidak boleh berubah dengan sendirinya, mustahil? Itu ada satu lagi, satu pembahasan lagi nak kena di. Itu maksudnya ta'akkul, tertib ta'akkul. Panjangnya dalam memantik kan, ini di bahasa ilmu mantik. Tapi ringkasnya lah, pelan-pelan. Lepas ni kalau nak pergi tinggi lagi pun ada kitab, insya-Allah boleh. Ini pun dah tahap kitab ni masuk di madrasah tahun pertengahan dah belajar kitab ni. Itu pun pelajar pun dah pening-pening dah. Apalagi orang awam macam ni kan. Tapi tak apa, pelan-pelan kayu insya-Allah. Minggu depan insya-Allah kita mulakan hadis 40. Panjang 50 muka surat. Ini boleh lah, bikin orang apa ni. Saya kata dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan salah, minta ampun kepada Allah, minta maaf bersama, minta bagi taufik, kita faham sampaikan. Dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.